Kita teruskan pengajian daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lebih terkenal dengan panggilan Imam Nawawi rahimahullah. Muka surat 37, hadis yang ke-21 bawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi ومغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الماء ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurniaan, taufiknya, hidayahnya dan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini, kehadiran kita dalam majlis ilmu, kecintaan kita kepada sunnah Nabi SAW, mempelajarinya dan dengan niat untuk menyebarkannya, mengajar dan belajar akan menjadi tanda kesyukuran kita atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan itu akan membuat hasil keredaannya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pengajian daripada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lebih terkenal dengan panggilan Imam Nawawi rahimahullah. Muka surat 37, hadis yang ke-21 bawahan. Muka surat 37, tajuk sabar. Hadis yang ke-21 daripada tajuk sabar. An Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. Al-hadis panjang. Cerita tentang kisah Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, keluarga Abu Talhah, di mana isterinya Abu Talhah ini adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim isterinya adalah mak kepada Anas bin Malik. Jadi riwayat hadis ini Anas bin Malik lah yang cerita kisah ni. Anak kepada Ummu Sulaim dan anak tiri kepada Abu Talhah. Abu Talhah kahwin dengan Ummu Sulaim. Abu Talhah adalah seorang yang kaya raya, pemuda yang hebat, yang handsome, dan sebelum Islamnya dia penyembah pokok. Dia tak sembah berhala macam orang lain. Dia sembah pokok. Jadi bila dia memang minat pada Ummu Sulaim. Masa tu Ummu Sulaim masih jadi isteri pada Malik bapa pada Anas. Akhirnya bila Ummu Sulaim pilih Islam, Malik lari pergi ke Syam. Tinggal Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim menjanda lah. Maka Abu Talhah nak kahwin dengan Ummu Sulaim.
Jadi bila nak kahwin, Ummu Sulaim kata, wahai Abu Talha, engkau ni punya hebat, tak ada siapa yang tolak. Biasanya lelaki, perempuan mana pun takkan tolak pinangan engkau. Kaya raya, hebat, tangkas, semua lengkap. Kan? Tapi aku tak boleh terima engkau sebab engkau bukan Islam. Maka Abu Talha kata, apa itu Islam? Jadi Ummu Sulaim kata, wahai Anas, bawa dia jumpa Rasulullah. Anas lah bawa dia pergi jumpa Rasulullah SAW, terus dia masuk Islam. Kerana apa? Kerana nak kahwin dengan Ummu Sulaim. Masuk Islam kerana nak kahwin dengan Ummu Sulaim. Jadi akhirnya dah ada kahwin, maka dapatlah ni kisah Ummu Sulaim ni mengandung yang pertama dengan Abu Talha. Jadi bila dah syarat mengandung itu, hampir nak melahirkan, ada misi bersama Rasulullah. Abu Talha ni terpanggil untuk bersama Rasulullah pergi. Maka dia pun ikut. Sedangkan isterinya Ummu Sulaim ni nak tunggu masa dah. Sedang tunggu masa nak melahirkan anak. Maka dia pun keluar dalam perjalanan yang jauh. Sewaktu Abu Talha pergi, anaknya itu meninggal dunia. Ini dia short, pendekkan kisahnya. Jadi Abu Talha ada musafir, lahirlah Ummu Sulaim melahirkan anak, dan anak tu meninggal. Anak dia meninggal. Tapi masih hidup lagi lah. Bukanlah lahir itu meninggal. Hampir Abu Talha nak balik tu, baru meninggal. Dan Ummu Sulaim dah menguruskan, suruh Anas menguruskan anak tadi ni, selesailah keumikan budak anak. Abu Talha pulang bertanya, sampai ke rumah, balik rumah, dia pun tanya, macam mana anak kita? Baru jumpa isteri ni. Kan? Jumpa isteri dah lahir, dia tahu dah. Cuma keadaan anak kita macam mana? Apa jawapan Ummu Sulaim? Ibu anak itu berkata, anak kita lebih tenang sekarang ni. Lebih tenang dah. Rehat, tenang. Kemudian Ummu Sulaim itu menghidangkan makanan, lantas Abu Talha pun makan. Makan dulu, bersama dulu. Kan, suami isteri. Kemudian setelah selesai makan, isinya berkata, kuburkanlah anak itu. Baru dia bagi tahu anak tu dah baru meninggal tadi. Dan dah kuburkan. Kemudian pada pagi hari, Abu Talha rasa tak puas hati. Rasa nak marah pada Ummu Sulaim ni. Bayangkan balik-balik tak bagi tahu mati. Yang lain dulu, last baru tahu mati. Jadi dia mengadu pada Rasulullah SAW. Dan menceritakan hal itu. Baginda bertanya, apakah tadi malam kamu bersetubuh dengan isterimu? Kamu bersama dengan isteri? Abu Talha menjawab, ya. Baginda doakan, ya Allah, kurniakanlah pasangan suami isteri ini anak, maksudnya berilah Allahumma barik, Allah berkatilah. Awak dia tak terjemah berkatilah, barik, ada perkataan barik tu. Allah barik lahuma fawaladat ghulaman, ya Allah berkatilah mereka berdua dapat anak. Berkatilah malam mereka berdua. Fawaladat ghulaman, sehinggalah Ummu Sulaim mengandung pula. Dan melahirkan seorang anak lelaki. Faqala Abu Talha, ihmilhu hatta ta'ti. Maka Anas kata, Abu Talha ni, bila lahir keluar je, sambut-sambut anak tu, dia suruh aku dukung budak ni, adik dia lah. Kan, Anas ni, adik tiri dia. Dukung budak ni pergi jumpa Rasulullah terus. Bawa pergi Rasulullah. Hatta ta'ti bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bi tamarat, dan Anas bawalah buah-buah tamar, bekal bawa sekali. Faqala ama'u syai', Nabi pun tanya, dah bawa baby tu, Nabi tanya, ada benda tak engkau bawa? Qala na'am, Anas kata, ya, aku bawa tamarat, iaitu buah-buah tamar, buah biji. Fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ambillah tamar itu dan kunyah. Fama sagha, masuk kunyah dalam mulut dia. Summa akhadhaha min fihi, kemudian faja'alaha fi sabi, Nabi pun ambil jari, ambil elio Nabi yang dah campur dengan tamar tadi, kita nama tahnik ni kan, proses tahnik. Dia pun ambil elio, Nabi ambil elio dia dan masuk dalam mulut anak tu dan menyapu-nyapu. Hannak ni sapu ke lelangit dia, ke gusi-gusi dia. Wasammahu, dan Nabi memberi namanya Abdullah. Kan, budak tu.
muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebut faqala rajulun minal ansar, salah seorang daripada ansar kata, faraitu tis'ata, aku nampak si anak Abdullah ni berkat doa Nabi sehingga dia melahirkan pula 9 orang anak. Abdullah ni dapat 9 orang anak pula, cucu Abu Talha ni. Kulluhum, semua mereka qad qara'ul Quran, ahli Al-Quran, hafal Quran semua. Kan? Yakni min auladi Abdullah al-Maulud, iaitu anak Abdullah tu. Wa fi riwayatin Muslim, dan riwayat Muslim, mata ibnu li Abi Talha, dia ulang balik ceritalah lebih detail. Anak lelaki Abu Talha meninggal daripada isterinya Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, dia berkatakan, la tahaddathu, Ummu Sulaim bagi tahu pada family yang terdekat, jangan cakap apa-apa kepada Abu Talha. Jangan cerita kata dia dah mati, jangan, bagi aku yang cakap. Hatta akuna ana uhaddithuhu, sehingga akulah yang menceritakan padanya. Faja'a faqarrabat ilaihi, maka dia pun balik, Abu Talha sampai balik, dia siapkan makan malam, fa'akala wa syariba, makan minum, summa tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'a qabla dhalik, kemudian dia hias dengan cantik secantiknya sebelum, lebih cantik dari sebelum lagi. Fawaqa'a biha, maka berlakulah persetubuhan malam tu. Falamma an ra'at, bila dia minta nak tengok anak, annahu qad syabi'a wa asaba minha, faqala ya Aba Talha, maka dah kenyang dah bersama tu, baru dia kata, wahai Abu Talha, dia nak cerita ni, anak meninggal ni, dengan bahasa yang Abu Talha kena terima. Wahai Abu Talha, apa pendapat engkau, lau anna qauman, kalaulah ada orang yang dia beri kita pinjam barang, ariyatahum ahla baitin, kepada barang ahli keluarga, fatalabu, tiba-tiba mereka minta balik barang tu, alahum ayyamna'uhum, adakah kita tak payah bagi, simpannya, tak mau bagi, tuan barang tu minta balik, kita kena bagi ke kita tak payah bagi? Tu dia punya soalan tu, ini menjerat suami dia kan. Qala la, suami dia kata, tak boleh lah, kena bagilah barang orang. Faqalat, maka dia pun kata, fahtasib ibnak, maka haraplah pahala daripada Allah tentang kematian anak engkau. Beritahu, ni pinjaman Allah, Allah bagi pinjam, dia dah ambil balik. Faqala faghadiba, dia pun rasa nak marah, tapi taklah marah mengamuknya, marahlah. Thumma qala taraktini, engkau sanggup tinggalkan aku gini-gini dan bagi makan apa semua sampai macam tu, hatta idza talattakhtu thumma akhbartini, baru kena bagi tahu pada aku bibni, tentang keadaan anak ni. Fantalaqa hatta ata Rasulullah, maka dia pun terus pergi menghadap Nabi SAW, nak mengadu hal cerita tu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah doakan, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah berkati pada malam kamu berdua tadi. Qala fahamalat, Anas kata, makku pun mengandung pula lepas tu. Qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu, dan dia kata dia pergi musafir itu bersama Rasulullah SAW. Idza atal Madinah min safarin, bila balik daripada Madinah, daripada musafir, la yatrukuha turuqan, fadanau minal Madinah fadarabaha al-makhadu fahtabasa 'alaiha Abu Talha. Abu Talha mengatakan, bila dah balik ke Madinah, dia tak terus, dia berkemah dulu. Menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah lantas bersabda, semoga setelah itu Rasulullah SAW berpergian bersama dengan Abu Talha dan isinya. Ketika kembali dan aku masuk kota Madinah, Ummu Sulaim tidak bisa melanjutkan perjalanan kerana merasa sakit perut, maka beliau menahan Abu Talha untuk menemani isinya itu, dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Abu Talha ni kali kedua, yang mengandung kali kedua ni. Ummu Sulaim tak ikut juga, walaupun Abu Talha nak pergi dah, dia pun ikut. Dia tak nak tinggal seorang macam dulu. Tapi akhirnya Rasulullah suruh Abu Talha duduk kat sini lah, tunggu Ummu Sulaim. Rasulullah musafir. Dan Abu Talha berdoa. Apa dia doa dia? Mana yang Arabnya?
Wahai Allah, sungguhnya saya sangat senang kalau keluar masuk kota bersama Rasulullah SAW. Tetapi sewaktu saya akan masuk kota ditahan di sini, sebagaimana engkau ketahui. Kemudian Muslim berkata, wahai Abu Talhah, rasa sakit perutku telah hilang. Jadi tadi dia rasa sakit, Rasulullah suruh stop perjalanan dia. Nak balik Madinah lah. Tapi tiba-tiba Muslim kata perutnya dah rasa tak sakit lagi dah. Kemudian Muslim melahirkan seorang anak lelaki. Dan ia berkata padaku, janganlah ada seorang yang menetekinya sebelum kau bawa. Muslim suruh Abu Talha bawa menghadap Rasulullah SAW. Maka pada pagi hari, saya, yakni Anas, membawa bayi itu ke hadapan Rasulullah SAW. Hadis yang cerita tadi ini. Rasulullah doakan keberkatan sehingga lahir daripada anak yang berkat itu seramai 9 orang, semuanya ulama, hafal Quran dan pejuang-pejuang Islam belaka. Anak-anak kepada Abdullah, cucu kepada Abu Talha. Berkat kesabaran Abu Talha, walaupun perasaan marah tadi disebut tak dah hilang sabar ke? Tak. Marah tu lumrah semua orang, dia akan naik angin. Tu marah tu. Yang tu semua kita kenal satu, sirap darah kan. Yang tu biasa. Tapi cuma yang sabar ni tahan yang tu, jangan bagi mengamuknya, jangan bagi terkeluar dalam perkataan, dalam perbuatan. Ni naik tu mulut bom maki hamun. Tu hilang sabar. Naik marah tu tangan pun mengamuk. Kan? Hilang sabar. Tapi kalau sekadar naik, astagfirullah ni masih reda, masih tahan, tak nak berlaku suatu tindakan yang muka-mukaan, maka itulah kesabaran. Yang naik marah tadi, itu lumrah semua orang. Rasulullah pun naik marah bila berlaku suatu. Tapi marah Rasulullah bukan mengamuk. Dia naik dan tahan, astagfirullahaladzim, minta Allah redakan kemarahan. Itu sabar tu. Sabar ni maknanya kita menahan suatu daripada benda yang daripada suatu yang mencabar. Mencabar tu, naik marah tu naik mencabar. Naik marah nak lempias. Kan? Tapi bila tahan, naik tahan, merah, sampai mungkin pingsan, jatuh pingsan. Tu dia bersabar lah tu. Dia menahankan perasaan demikian. Itulah keberkatan sabar Abu Talha. Hilang satu anak, Allah ganti yang lain, malah menggantikan cucu-cucu yang hebat. Pejuang-pejuang Islam yang hebat. Semuanya menjadi ulama belaka. Jadi, kadang-kadang satu musibah, kita sabar, Allah ganti lebih besar, lebih banyak kebaikannya. Memang itu yang telah Allah janjikan. Tapi kalau tak sabar, satu je hilang, mengamuk, dah pahala hilang, anak pun dah mati, macam mana? Kan? Anak pun dah mati, mengamuk pula, pahala pun hilang. Dua-dua tak dapat. Kan? Sekurang-kurangnya anak mati, Allah ganti lagi pahala, ganti lagi kebaikan dunia, kejayaan dan sebagainya kerana kesabaran. Masya Allah. Hadis satunya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Bukanlah kuat, syadid ni hebat, hero, juara, jago. Bukanlah jago tu diukur pada sur'ah. Sur'ah ni lawan tumbuk, lawan gusti, lawan menang. Bukan yang tu hero-nya kata Nabi. Bukan tu ukuran jagohnya, menang tumbuk orang, menang mengamuk dengan orang. Innama syadid, yang jagohnya, yang hebatnya, alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang boleh kontrol kawan perasaan marah dia. Kontrol. Nak marahnya, astagfirullahaladzim, sampai reda. Ini baru hero. Ini baru jago. Kan? Itulah kesabaran. Itulah kesabaran. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan sabar. Itu yang didoakan dalam satu doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka sabra 'indal qada. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan sabar ketika bertembung dengan takdir yang tak sukalah. Takdir yang naik marah kita. Bagi kita kuat. Sabar di situ. Dan sifat sabar ni pemberian anugerah Allah. Minta daripada Allah. Minta. Kena minta. Pemberian Allah. Sifat sabar ni. Tidak ada satu pemberian sifat yang mulia, lebih besar kemuliaannya, ketinggiannya daripada sifat sabar. Sebab sabar bila ada kat satu orang, memang hebat dia. Memang mulia dia. Allah sayang sungguh dengan dia. Kerana ada kesabaran pada dia.
Kerana dengan sabar itu melahirkan bermacam-macam sifat mulia yang lain. Apa dia? Inah ni tenang. Dengan sabar dia boleh jadi tenang. Al-hilm, iaitu lemah lembut. Kan? Kalau tak sabar ni kan nak berentak ya. Nak kasar je. Masya Allah. Jadi kisah keluarga Abu Talha ni sangat hebat. Dan sejak tu dia bermacam-macam mukjizat Nabi berlaku di depan dia dan pada dia. Antaranya setiap kali banyak benda bab makanan. Ketika Abu Talha duduk dengan Nabi selepas subuh sampai isyraq, dia tengok Nabi cakap lemah. Cakap dah lemah, lembek, tak bertenaga macam hari lain. Dia menyangka Nabi ni mungkin tak makan tah dari semalam lagi, daripada kemarin lagi. Dia pun rasa kesian, dia minta izin pada Nabi nak balik dulu. Nabi tak tahu pun apa tujuan dia, tak beritahu pun. Dia balik ke rumah. Tanya isterinya Ummu Sulaim, ada tak makanan ekstra, makanan lebih-lebih? Dia kata, adalah, aku buat roti 3 biji untuk kita 3 orang. Anas. Ya. Jadi, ginilah Abu Talha kata, kau siapkan 3 roti itu, panggil Anas balik. Anas datang, Anas ambil ni, bungkus dengan kain serban kau, 3 biji roti ni, bawa pada Rasulullah. Tapi jangan bagi depan orang. Bagi senyap-senyap. Nak bagi Nabi makan semua 3 biji ni. Kan? Bagi cukuplah untuk Nabi. Kalau 3 biji ni untuk orang ramai, tak cukup untuk Nabi. Nabi selalu utamakan orang lain. Tak makan juga. Kan? Baiklah, Muslim pun bungkus semua, bagi Anas bawa pelan-pelan. Jadi Anas pun sampai ke majlis Nabi di masjid Nabi. Dia duduk kat belakang sana. Rasulullah tengok Anas. Anas. Ada sesuatu Anas? Rasulullah tanya, ada sesuatu? Dah tahulah. Kan? Anas tak berani jawab sebab ayah dia pesan jangan bagi depan orang. Anas pun angguk-angguk diam gitu je. Nabi cakap lagi, tanya ada sesuatu? Ada. Sampai 3 kali, panggil Anas dekat. Itu Rasulullah bisik pada dia. Anas belum bagi roti lagi, Rasulullah bisik dah. Beritahu engkau balik dulu. Kau balik dulu, nanti beritahu Abu Talha, aku akan datang kemudian belakang ke rumah. Anas balik. Bila Anas bergerak situ, Nabi jom semua. Dia berapa orang ni? 100 orang lebih. Jom kita ikut aku. Anas berlari beritahu Abu Talha, ya Abu Talha, wahai ayah, Rasulullah bawa semua sahabat datang. Roti ke mana? Ni Rasulullah suruh balik. Menggelabah Abu Talha. Makanan tak cukup. Malu lah tamu datang, makanan tak cukup. Tanya Ummu Sulaim, ada tak ekstra? Keluarlah, buatlah roti cepat-cepat. Buat lagi tambahan-tambahan. Ummu Sulaim kata, tak ada, tepung kita banyak tu je. Itu je yang ada. Dia pun pasrah lah. Itu Nabi datang, panggil Abu Talha. Abu Talha, engkau jom masuk rumah. Mana roti yang kau nak bawa pada aku tadi? Anas tak bagi tahu pun. Kan? Mana tadi? Okay. Jadi Rasulullah kata, mari kita koyak. Nabi koyak kecil-kecil. Jadi membukitlah sikit. Kan? Jadi banyak. Makanya Abu Talha rasa, okeylah Rasulullah nak makan. Rupanya Rasulullah panggil. Abu Talha panggil 10 orang datang masuk. Allah, 10 orang. Makanan untuk 3 biji roti 3 orang je. Panggil 10. Dia pun panggil 10 orang masuk makan. Makan, bayangkan semua orang lapar, bukan Nabi seorang. Nabi tak makan lagi. Semua orang lapar tu makan. Makan yang lapar makan macam mana kan? Sekenyang-kenyangnya. Dah sudah. Dah keluar. Panggil lagi 10 orang yang lain. Panggil 10 orang. 10 orang gilir 10. Anas duduk tukang kira. Aku kira paling sikit 80 orang tu. 8 trip masuk. Kan? Paling sikit 80 orang. Mungkin lebih. Dia silap kira ke dan sebagainya. Mungkin lebih dia kata. Semua makan kenyang, happy semua. Gembira dah. Baru Nabi makan. Dan aku tengok setiap kali 10 keluar tu, makanan yang membukit tu masih macam tu. Tak kurang. Tak kurang pun. Heran dia. Kan? Lepas itu akhirnya baru Rasulullah makan. Dan Rasulullah pulangkan balik pada keluarga. 3 orang tadi dapat makan. Makanan tu juga. Banyak cerita Abu Talha yang menyiapkan makanan yang macam tu. Tapi semuanya cukup untuk apa yang dihajati oleh Rasulullah SAW. Untuk sahabat-sahabat sekali. Itu kisah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik, kita tahulah kisah dia tentang dia berkat
keberkatan pada 3 benda yang Nabi sering doakan. Ya Allah, berkatilah pada umurnya, berkatilah pada rezekinya, berkatilah pada zuriatnya. Dialah sahabat yang terpanjang umur, 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Anak paling ramai 100 orang. 100 orang lebih. Dan harta paling banyak, kaya, tanah di Basrah, di Kufah. Kan? Kalau gitu tak nak lah Ustaz, doa berkat anak ramai sangat habis 100. Oh, tak tahan. Yang berkat tu doa Nabi, keberkatan. Sahabat dulu melahirkan anak ramai, semua jadi baik belaka kan. Zuriat mereka jadi ulama. Anas bin Malik makamnya di Basrah, di Iraq, menjadi tempat ziarah orang di sana. Masya-Allah. Okay, hadis 23 daripada Sulaiman bin Sardin radhiyallahu anhu. Qala kuntu jalisan ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid faqalu lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasy syaithanir rajim muttafaqun alaih. Dia menceritakan bahawa dia berkata, Sulaiman ni cerita, aku duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 2 orang depan Nabi sana tu duduk bergaduh, bertengkar, memaki-maki hamun sampai merah muka dia orang. Bergaduh tu. Wan tafakhat audaju, sampai naik orat tengkuk oi. Marah sungguh, gaduh oi, bertekak. Dia orang Arab ni dia memang dia bertekak dia tu lama. Dia sampai naik orat ni, kadang tangan tak jalan lagi. Kalau kita 2 perkataan dah pum tangan Nabi lah. Kan? Dia orang memang tu. Kadang accident, kalau di Mesir tu, accident kereta, pum accident, dia turun bergaduh tengah-tengah jalan tu. Engkau punya, datang seorang lalu, sallu ala al-habib, Allahumma salli alaihi wa sallam. Dah naik kereta jalan. Oh, hebat ni orang. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah kata, inni la a'lamu. Rasulullah cakap pada Sulaiman, aku nak ajak kat engkau satu kataan. Kalau engkau bagi tahu dia orang berdua tu, dia orang cakap, pasti hilang perasaan marah tu, reda habis semua. Selesai. Lau qala, kalaulah dia berkata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Cakap tu je, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebanyak-banyaknya, dhahaba anhu ma yajid, akan hilanglah perasaan geram marah. Faqalu lahu, maka Sulaiman bangun pergi bagi tahu pada orang bergaduh tu, sabar. Sungguhnya Nabi pesan suruh kamu ta'awwadz billah, mintalah perlindungan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Itu baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Kenapa bila perasaan marah ni dia panas kan? Panas, naik kita rasa panas ya. Panas itu datang daripada syaitan yang dijadikan dia daripada api. Duk bakar kita. Jadi a'udzubillah, minta dia jauh-jauh. Walaupun kita dah panas, jangan main tambah api lagi. Jangan duk siram minyak lagi. Kan? Syaitan lari lebih jauh. Supaya kita sejuk. Panas tu boleh padam, boleh reda. Dan tu salah satu untuk kita menghindarkan diri daripada syaitan yang makin nak mempengaruhi kita tentang kejahatan. Selain daripada tu, ada lagi lah ayat-ayat. Antaranya ayat 98-99 surah Al-Mu'minun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika, ya Tuhanku, aku minta perlindungan engkau, min hamazati syayatin, daripada bisik-bisik minyak, kita kata minyak nak bakar ni, duk bisik benda jahat ni. Kadang kita terasa orang cakap je, apa tunggu lagi, hantam lah, apa lagi tunggu, ambil pisau tu tikam je. Macam ada orang bisik je tengah panas kan, tengah marah. Syaitan lah tu. Orang tak cakap pun, syaitan. Ataupun kadang-kadang syaitan bisik orang lain, orang tu yang cakap ke kita. Kan? Jadi minta a'udzubillah, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Minta jauh daripada bisik-bisik syaitan ni. Wa a'udzubika rabbi ahdurun, dan minta jauh daripada dia datang kepada aku, hadir mai dalam badanku, sehingga kita pun jadi syaitan sama. Minta jauh. Kan? Betul ke 98-99? Surah Al-Mu'minun.
Bukan sebab tak ingat pula lah, kena buka Quran. Dan ayat tersebut kita kalau bukan hanya ketika marah nak baca, ketika orang, contohnya orang was-was, dia sembahyang Allah tak jadi. Allah, saya pernah tengok kat sini tu, kolam tu kan, ada kawan tu ambil wuduk, Allah habis basah baju dia punya gosok muka je, tak jadi. Pocik ayam habis ni, basah, rambut dia macam mandi dah, naik air apa. Tengok, oh ya Allah, kesiannya kan. Tu penyakit tu sebenarnya, bukan nak khusyuk. Oh tak jadi khusyuk, saya nak khusyuk, concentrate. Bukan, tu penyakit syaitan tu, was-was kan. Seperti orang sembahyang, satu ketika Rasulullah Mihjan, sahabat Nabi Mihjan, dia cerita Rasulullah pernah sindir, bukan sindir lah, Rasulullah pernah tegur ketika dia masuk dalam masjid, nak keluar dari masjid, jalan dengan Nabi tanya, tu siapa tu tengah sembahyang tu? Kawan tu sembahyang jenis ni lah, was-was. Allah kan, was-was kan. Nak sujud pun Allah, lama sujud dia. Sami Allah di mana? Oh kan, jangan, tu bukan khusyuk, tu syaitan, was-was syaitan. Jadi Nabi kata, apa sebut ayat mafhum ni, saya tak ingat perkataan tepatnya. Nabi kata tak sepatutnya dia sembahyang macam tu, lama sangat, jadi was-was banyak dan sebagainya. Itu teguran Mihjan dari riwayat Imam Bukhari tu. Jadi terkadang kita tersalah faham. Kita dengar ni nak khusyuk, nak konsentrate, ambil wuduk, gosok sampai kalau jerawat ni dah hilang habis lah. Hilang jerawat, janggut-janggut pun nak tercabut ni, punya gosok. Allahu Akbar, jangan macam tu. Itu was-was. Kena ubat. Antaranya, pertama was-was, kita jangan layan was-was. Memang kita akan rasa, tak sah lah tu, tak sah. Ketika tu bagi orang was-was, bila terbisik tak sah, buat je, teruskan, anggap sah. Jangan duk layan. Lawan dia. Kan? Duk macam takbir, Allah Akbar. Tak, sekali je. Aku nak buat sekali je. Sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar. Duk bisik je. Tadi kau tak sebut fardu. Tadi kau takbir tak kena harakat. Tadi kau duk bisik tu. Dah terus je Fatihah sampai habis. Jangan layan. Lawan. Walaupun lepas sembahyang duk fikir, macam tak sah je tadi, macam tak baik je, macam tak betul je, macam. Dah, tak usah layan. Diam je. Buat je. Lama-lama dia hilang. Yang keduanya, ada jugalah ayat antaranya jadi amalan dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid 1-3. Nak baca jadi amalan tu supaya hilang was-was syaitan. Dan ayat tadi, a'udzubillah, surah sembahyang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin tu baca. Kan? Ada orang yang baca qul a'udzu binnas pun boleh. Sebelum mula sembahyang, sebelum mula ambil wuduk, yang dia was-was dalam wuduk. Kan? Banyak kadang-kadang was-was ni dia datang, sama ada pertamanya yang tak teruk sangat, kalau selepas buat, dia main was-was. Banyak orang ketika dah balik umrah dah, tu fikirlah tawaf tu macam tak sah je. Tawaf tu macam ada tak kena je. Balik Malaysia dah. Dah balik Malaysia minum zam-zam, jamu orang, kurma semua dah. Baru duk teringat tawaf tu macam tak sah. Pergi cerita, ustaz, saya dulu masa tawaf terlepas tu, saya rasa macam tak sah. Allah terlepas dah. Itu jahat sangat syaitan tu. Syaitan mempengaruhi dia. Yang tu jangan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta tinggal je. Anggap kita yakin benda tu sah dah. Yang kedua, anggap teruk juga, itulah tadi ni, bila tengah buat tu, ish, takbir berapa kali tak jadi. Kan? Yang tu jangan. Kalau boleh, buat dan diam terus. Walaupun duk bisik dalam mai, kata tak sah lah, tak ni, tak sah, duk ulang lagi dah. Terus je. Kan? Okey, daripada Mu'adz bin Anas, salah seorang sahabat lagi, Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan, siapa yang tahan marah, lawan mengamuk marah tu, wa huwa qadirun ala an yanfidhahu, walaupun dia mampu lempias. Yalah, dia nak marah, contoh suami marah isteri, suami marah bapa marah anak, boleh je pedapang ya. Kan? Ataupun big boss marah orang bawah.
nak potong gaji ke, boleh je nak maki hamun, tak ada masalah. Tapi dia tahan, tak mau buat. Tahan. Sehingga perasaan marah tu dilawan. Dihilangkan. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jemput dia, panggil dia. Di ru'usil khalaiq, di hadapan khalayak manusia di mahsyar nanti pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Jemput dia, suruh pergi pinang. Engkau nak pilih huril 'ain yang mana engkau pilih. Kan? Bidadari yang mana kau minat, ambil je lah. Istimewa untuk orang yang lawan perasaan marah. Dapat bidadari. Ini isteri balik, bagi suami saya marah, Ustaz, tak usah bagi dia tahan marah. Dapat bidadari saya. Dia tahan marah, dapat bidadari. Biar dia marah, tak dapat bidadari, padan muka. Ini kita cemburu kat dunia. Perempuan biasalah. Di akhirat benda tu tak ada. Cemburu tak ada, syaitan dah tak ada. Kan? Rawahu Abu Daud Tirmizi. Jadi orang yang mampu lempias marah tapi dia tak buat. Walaupun pada orang yang senang-senang dia nak marah. Tapi dia tahan. Astaghfirullahaladzim. Ni orang bawahan dia je. Dia big boss besar. Ni pekerja bawahannya. Boleh je dia baling ke, baling kasut ke, kan? Tapi dia astaghfirullahaladzim. Lain kali jangan buat itu. Tahan je. Dia tegur elok je. Orang ni hebat. Orang ni orang hebat. Bidadari tunggu je dia nak masuk Pinang. Kan? Allah tawar kau nak pergi dah. Di mahsyar lagi Allah dah suruh dia pilih dah. Di mahsyar, baru di mahsyar, belum masuk syurga lagi. Pilih-pilih. Sebab apa? Sebab orang yang sabar, dia masuk syurga shortcut. Tanpa hisab. Tanpa ada berlaku apa-apa azab untuk dia. Masuk syurga terus. Jadi awal-awal lagi dia dah pilih dah. Bidadari ni. Sebab apa dia dapat keistimewaan tu? Sebab dia sanggup mengorbankan perasaan yang tadi ni. Perasaan marah dia, perasaan mengamuk dia. Sanggup. Lawan. Sakit nak lawan marah ni kan. Sakit. Boleh pengsan kita. Duk tahan kedebuk je tu. Kan? Perempuan tak ada bidadara. Ya, masuk syurga tempat hisab tetap sama lah lelaki perempuan. Tapi bidadari itu untuk lelaki. Dah ada bidadaranya kan. Dia jadi ketua pada seluruh bidadari. Istimewa lagi lah. Kita angkatlah sikit perempuan kan. Tak mau Ustaz, suami dia dapat, kami tak dapat. Bagi dia marah je lah. Jangan macam tu Okey, hadis selanjutnya 25, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. Seorang sahabat tanya, sahabat minta nasihat Nabi, wasiatkan pada aku, nasihatkan pada aku ya Rasulullah. Rasulullah pesan la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Nabi ulang berkali, jangan marah, jangan mengamuk, jangan mengamuk. Kan? Nabi pesan tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah taala wa ma alaihi khati'ah. Sentiasa Allah uji kita dengan macam-macam ujian kepada orang beriman lelaki perempuan. Sama ada pada diri dia, kena pada diri, atau ujian tu datang pada anak dia, atau ujian tu kena pada harta benda dia. Sentiasa Allah datang, kan? Sakit, lepas tu orang curi pula barang, harta, orang tipu kita pula, lepas tu anak pula jadi macam ni, ujian. Hatta, kenapa Allah buat macam tu kat dia? Sehingga dia jumpa Allah, tak ada dosa langsung dah. Terampun kerana sabar dia tadi. Kerana ujian dia tadi. Sabar, Allah padam. Jadi dalam riwayat dalam kitab Imam Qurtubi dia sebut, bila seorang tu Allah sayang pada dia, mungkin dia buat benda yang Allah sayang. Walaupun dia dulu ada dosa-dosa yang dia sendiri tak pandai nak istighfar, minta ampun pun tak, taubat pun tak pandai. Tapi Allah sayang dengan dia. Kan? Jadi Allah nak bagi dia ni bersih dosa tu, macam tu ujian dia. Allah bagi macam-macam. Dia sakit tu, sakit ni, anak pula kena macam ni, harta dia pula macam tu. Ujian dia penyabar, sabar sampai mati, sakit bertambah. Tak hilang-hilang. Mungkin itu proses Allah nak padam dosa tu.
Supaya dia mati, dah tak ada apa dah. Tak ada dosa yang Allah nak ungkit lagi dah. Kan? Ada orang macam tu. Tapi ada orang yang rajin istighfar, rajin bertaubat, rajin cari pahala, cari amalan dan sebagainya. Maka dah terampun dosa dengan amalan dia sendiri. Mungkin Allah uji semata-mata dia kena juga ujian. Ujiannya nak tambah pahala. Nak bagi dia tinggi lagi syurga dia. Darjatnya lagi hebat. Lagi hebat. Jadi apa ni? Kita ialah kadang-kadang yang salahnya bila kita merungut. Walaupun tak mengamuk tapi mengungut, aku ni asyik kena, tak tahulah sebab apa tau. Lepas sakit ni berubat, okey dah sekejap, itu sakit ni pula. Lepas ni anak pula, aku tak tahu hidup aku macam mana. Ni mengadu ni. Hilang pahala. Nabi kata seorang tu diazab bukan kerana ini, bukan kerana tangisan dia. Sedih, kena ujian, itu biasa. Itu kesedihan. Tapi diazab kerana ni, kerana mulut macam-macam dia cakap tu. Jadi hilang pahala seorang adalah dengan merungut tu. Mengadu tak kena tempat. Tak tahulah kenapa. Tapi kalau mengadu sakit pada orang yang boleh berubat, tak apa. Ada hadis tentang sahabat-sahabat Nabi mengadu. Sayyidina Aisyah mengadu, aku sakit kepala lah. Aku sakit ni lah ya Rasul, tak tahulah kenapa sakit ni. Mengadu kepada Rasulullah supaya doa. Pada orang yang tepat. Kan? Jadi ini dah lebih cerita semua. Saya dah kena ujian Allah, dah bermacam-macam. Masuk Facebook kan, masuk buat live TikTok. Saya kena ujian anak saya, kena macam ni. Mudahan Allah bagi pahala kat saya. Apa dia mengadu kat orang kan? Tak ada, mungkin hilang apa pun tak ada. Kita tak mengadu pada Allah. Mengadu juga Ustaz, saya tahajud juga malam. Jangan mengadu kat orang. Allah cemburu. Allah bersifat maha cemburu. Jangan usik Allah. Kalau Allah bagi ujian, mengadu pada Allah. Ya Allah, aku kena ujian ni ya Allah. Mudahan kau berilah kekuatan sabar pada aku ya Allah. Berilah pahala, padamlah dosa aku ya Allah. Ya Allah, walaupun aku tak tahan mengadapnya, mengadunya itu tak apa depan Allah. Jangan cerita ke orang. Ke orang sakit, aduh tak apalah, biasalah sakit. Akan sebut aduh tu. Tapi bukan niat kita nak tarik perhatian orang, nak cerita ke orang masalah kita. Jangan. Man. Biar kita dengan Allah ya. Jadi anggap bahawa ujian yang Allah bagi ni kerana sesuatu. Ada hikmah. Allah nak ampun dosa aku, nak angkat darjat. Anggap macam tu. Dan kita-kita yang sihat, yang berdepan dengan orang macam tu pun kena nasihat yang tu. InsyaAllah Allah beri keampunan dosa, Allah angkat darjat, Allah ini. Kan? Ni dah duk kata pula, kau ni itulah, dosa dulu banyak sangat. Dulu kau ni jin bertendang dulu ni. Jadi penyamun tarbus. Badan lah kena sekarang ni. Azab lah Allah bagilah. Macam tu tambah sakit lagi dia. Kan? Lebih-lebih lagi ketika orang tu dah hujung-hujung nampak nazak-nazak sakit-sakit dia tu. Jangan bagi harapan yang buruk. Jangan kata, kau ni dosa banyak ni. Habislah dunia baru kena sikit ni. Nanti azab neraka nanti lagi dahsyat ni kena ni. Kan? Ini harapan yang buruk ni berdosa. Kita yang berdosa. Orang tu akan terfikir, betul lah aku dosa banyak. Ya azab. Itu seolah sangkaan dia pada Allah. Kita biar bagi dia menyangka dengan sangkaan baik-baik. InsyaAllah Allah ampun dah tu dosa kau. Allah sayang. Allah angkat darjat. Allah bersihkan semua dah dosanya. Tahur insyaAllah. Itu perkataan Nabi. Tahur insyaAllah. Kita tak erti nak doa panjang-panjang, ambil perkataan tu. Tahur. Huruf ta. Ha wawrat. Tahur. InsyaAllah. Tahur tu bersih. Bersih insyaAllah, bersih. Maksud bersih dosa. Bersih dosa, terampun dosa. Tahur. Ha besar simpul itu. Waw ra. Tahur insyaAllah. Sebut insyaAllahnya. Diizinkan oleh Allah. Maka orang yang sakit tadi dia pun terbayang syurga, terbayang itu husnuzan daripada Allah. Sangkaan baik daripada Allah, insya-Allah dia dapat yang tu. Kan? Okey. Hadis seterusnya yang ke-27 daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainatu ibnu Hisnin fanazala ala ibni akhi Al-Hur bin Qais. Uyainah bin Hisin. Orang ni
sahabat yang baru masuk Islam, zaman Nabi lah, dia sahabat Nabi. Fanazala ala ibni akhihi, dia datang ni zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisah ni berlaku di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah Islam, Amirul Mukminin. Jadi Uyainah pergi jumpa anak saudara dia nama Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ni orang muda, jadi ahli kabinet, menteri kabinet Sayyidina Umar. Orang kanan Sayyidina Umar, orang rapat dengan Sayyidina Umar lah. Jadi Uyainah wa kana minan nafari alladhi yudnihim Umar. Dia adalah antara orang yang rapat dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia jadi khalifah. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar. Dia antara penghafal Al-Quran, qurra, di kalangan ahli majlis ataupun kabinet Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa musyawarati, dan ahli mesyuarat bersama Sayyidina Umar, orang dekat. Wa musyawarati kuhulan, sedangkan orang lain ramai orang tua-tua. Ahli mesyuarat Sayyidina Umar ni, kabinet-kabinet Umar, ramai orang tua-tua, tapi orang muda antaranya Hur dan Abdullah bin Abbas juga antara kabinet Sayyidina Umar. Ni budak muda, dalam 20-an umur dia orang. Kan? Dia dah jadi kabinet Sayyidina Umar. Sedangkan yang lain orang tua-tua, syubban orang tua-tua. Faqala Uyainah ibn akhi, Uyainah datanglah jumpa dengan anak saudara dia Hur tadi. Dia kata, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir, engkau ni rapat, ada kedudukan di sisi Amirul Mukminin Umar. Boleh tak engkau bagi peluang ke aku, tolong recommend aku nak jumpa dia, nak jumpa Umar. Kan? Dia ada pakcik dia minta, dia pun pergilah minta pada Umar, boleh tak ada pakcik dia nak datang jumpa. Falamma dakhal, tiba-tiba Uyainah ni, si pakcik ni datang masuk pejabat Sayyidina Umar je. Qala hiya ibn al-Khattab. Tu dia panggil yang kasar tu. Anak Khattab. Panggil pada Sayyidina Umar ni. Biasa orang nyebut Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin. Kan? Ni panggil anak Khattab tu. Kasar lah. Memang Uyainah ni dulunya orang kasar. Sebelum Islam dia memang penentang kuat. Kan? Seangkatan lah dengan Umar, cuma dia lewat sikit masuk Islam daripada Umar. Dia panggil ya ibn Khattab, anak Khattab. Kan? Fa wallahi, demi Allah, ma tu'tina al-jazal wala tahkumu fina bil adal. Demi Allah, engkau tak pernah bagi apa-apa pun harta kat kami rakyat ni. Dan engkau tak pernah hukum kami pemberian dengan adil. Oh, terus hantam Sayyidina Umar. Baru masuk pintu je. Masuk hantam terus. Fa ghadiba Umar melompat marah. Bangun daripada tempat duduk dia marah. Hatta hamma an yuqi'a, hampir-hampir dia pun nak pergi pelepuk lah dengan tangan dia ni, nak tumbuk Uyainah tu. Kan? Hampir geduk genggam dia ni. Faqala lahu Hur. Anak muda tadi, anak saudara Al-Hur tadi, dia tegur Amirul Mukminin. Wahai ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabihi, engkau dengar tak? Allah pernah firman pada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Pilihlah jalan kemaafan. Bila marah ada, maaf pun boleh, pilih yang maaf. Jangan pilih nak marah mengamuk. Pilih maaf. Wa'mur bil urfi, suruh orang tu buat benda baik-baik. Dia buat benda salah yang kita nak marah tadi, tegur dia elok. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu daripada orang jahil ni. Orang jahil. Wa anna hadha minal jahilin, pakcik aku ni orang jahil, orang bodoh. Kata. Tindakan tu bodoh lah. Wallahi ma jawaza Umar, ketika Sayyidina Umar dengar ayat Quran yang dibaca oleh Hur tadi, terduduk terus Sayyidina Umar. Tadi dia bangun, genggam tangan dah nak pergi hantam. Dengar ayat Quran, terduduk terus, lembek terus Sayyidina Umar. Hina talaha, ketika dia baca ayat, wa kana waqafan 'inda kitabillah. Sayyidina Umar ni yang boleh menghentikan, memberhentikan marah Sayyidina Umar ni. Dulu ada 3 benda. Zaman Nabi ada 3 benda yang boleh stop Sayyidina Umar. 3 aja. Yang pertama, Rasulullah SAW. Dia nak marah, Rasulullah tegur palingnya, terus sejuk. Ketika dia berdepan dengan seorang lelaki yang buat silap, Sayyidina Umar geram naik marah. So kata, ya Rasulullah, izinkan dia keluar pedang dah. Ya Rasulullah, izinkan aku pancung si munafik ni. Kan, Umar dah keluar pedang. Umar, simpan pedang. Terus sejuk simpan. Kan, minta maaf dengan dia, kau cakap dia munafik. Minta maaf. Dia orang baik. Itu Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Itu je orang boleh sejukkan dia, Abu Bakar. Ketika mana dia mengamuk, Sayyidina Umar ni ketika hari wafat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar mengamuk, siapa cakap Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah mati, aku akan jandakan isteri dia, aku akan yatimkan anak dia. Perang pedang dua ni, orang pedang ni orang tak berani dekat. Tak ada siapa berani tegur Sayyidina Umar. Orang kata tak ada orang lain lah. Dulu ada Rasulullah boleh lah, sekarang Abu Bakar je. Pergi mengadu pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tengok Umar tu dah mengamuk macam tu. Terus Abu Bakar pergi depan dengan dia, terus sejuk. Umar, dengar ayat Quran. Allah dah sebut, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, Muhammad, akan mati dan semua manusia akan mati. Terduduk Sayyidina Umar lembik, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga yang boleh menyejukkan Sayyidina Umar, Quran, ayat Quran. Tadilah kisah tadi, dengar ayat Quran, lembik terus. Tiga benda aja yang boleh meredakan kemarahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar lah, zaman dia jadi khalifah, dia orang pertama dipanggil Amirul Mukminin. Jadi kalau kita dengar penceramah ke siapa sebut Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, salah. Kan? Sebab Abu Bakar tak pernah orang panggil Amirul Mukminin. Orang pertama dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar. Bukan Umar suruh orang panggil dia Amirul Mukminin. Kata Imam Nawawi, Adi bin Hatim At-Ta'i orang pertama panggil gelar Umar dengan Amirul Mukminin. Adi bin Hatim pun sahabat Nabi juga. Dia mula panggil, engkaulah Amirul Mukminin. Jadi orang pun tiru, maka ditabal lah, dipanggil lah Sayyidina Umar dengan Amirul Mukminin. Sejak Abu Bakar, Umar, barulah khalifah selepasnya semua dipanggil dengan Amirul Mukminin. Abu Bakar belum. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masya-Allah, sejarah dia, kita nak cerita sejarah dia banyak, tang mana satu pun tak tahu nak cerita kan. Sejarah Islam ke sejarah mati dia, sejarah wafat dia. Sejarah wafat Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum dia wafat, banyak pembaharuan. Dia orang pertama banyak. Pertama kali dalam buku kitab Khulafa Ar-Rasyidin, saya mengajar satu tempat, sejarah khalifah-khalifah Islam, Abu Bakar, Umar, pemerintahan dia orang macam mana. Antara pembaharuan Sayyidina Umar, yang pertamanya Amirul Mukminin. Yang kedua, dia orang pertama yang mengumpulkan sembahyang tarawih berjemaah. Zaman Rasulullah pernah jemaah, tapi 3 hari je Rasulullah tak terus. Sayyidina Abu Bakar sembahyang berselerak lah, bersendirian tarawih. Sayyidina Umar, dia dengar hadis dari Sayyidina Ali, dia terus arah, kumpulkan orang berjemaah, jadikan imam Ubay bin Ka'ab, itu guru dia. Dia apa-apa pun, dia lantik Ubay bin Ka'ab, itu guru dia. Apa pun dia rujuk dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lantik dia jadi imam lelaki, jemaah lelaki. Dan seorang lagi, saya tak ingat nama, dilantik menjadi imam pada jemaah perempuan di tempat lain. Bukan tak boleh satu tempat, tapi masjid tu kecil, ramai dah orang, tak muat dah perempuan. Jadi Sayyidina Umar perintah supaya perempuan buat di tempat yang lain yang lebih tertutup. Jadi imam orang lelaki, 2 orang imam dia lantik sembahyang tarawih. Sampai Sayyidina Ali punya gembira bila dia zaman dia jadi khalifah, dan zaman Osman juga, bila datang masjid, tengok masjid tarawih, imam. Jadi suara Quran kuat. Dulu kalau sembahyang seorang-seorang, suara Quran tak boleh nak kuat, sebab orang semua nak baca Quran. Jadi bila ada seorang imam, baca kuat suaranya. Sayyidina Ali gembira, Sayyidina Ali kenang arahan Sayyidina Umar. Nawwarallah. Sayyidina Ali doakan, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana bil Quran. Semoga Allah cahayakan kubur Sayyidina Umar Al-Khattab dengan cahaya terang benderang, kerana dia mencahayakan masjid-masjid kami dengan bacaan Al-Quran. Kan? Masya Allah, orang yang khidmat menghidupkan ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan, masjid-masjid ni, macam-macam masjid kita kan, sponsor buka puasa lah, itulah apa, nak bagi orang datang ramai. Ini usaha yang baik, cahaya terang benderang dalam kubur dia Sayyidina Umar, Masya Allah, usaha dia. Walaupun tak ada lah jamuan makan semua, tapi mengumpulkan orang datang, makmurkan dengan sembahyang tarawih. Itu perkara bid'ah Umar, bid'ah yang baik, hasanah. Lagi, dialah yang memperkenalkan pejabat Baitul Mal. Baitul Mal. Dia orang pertama buat Baitul Mal. Orang pertama buat food bank. Food bank. Dia, zaman dia banyak orang dah ramai. Jadi dia suruh
orang buat di tempat R&R, tempat orang berhenti rehat, tempat ni, buat gudang makanan. Kurma simpan sini, gandum sini, apa semuanya. Jadi orang musafir tak ada makan, pergi ambil je. Pergi ambil je makanan. Kan? Kita baru banyak masjid yang dah buat yang tu tak? Orang miskin datang ambil. Jadi Sayyidina Umar orang pertama yang arah demikian. Dan banyak lagi pembaharuan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hari wafat Sayyidina Umar Al-Khattab, maka dia ni cerita wafatnya bermula daripada kisah dia nak buat bangunan banyak, pejabat Baitul Mal, pejabat zakat, pejabat. Dia banyak buat pejabat. Jadi nak bina bangunan ni orang Madinah tak ada kepakaran, nak buat pergi cepat. Maka dia pun isytiharkan kepada negara dia yang dah luas. Masa tu dia dah minta, dah berdoa, ya Allah bagi dia aku mati syahid. Bagilah aku mati syahid. Orang komplain kat dia, wahai Umar nak mati syahid, sekarang Madinah tak perang dah. Tak ada perang kan? Nak perang kena pergi nu Azerbaijan, mana nu empire dia luar sana. Negara baru sana jauh nu. Afrika sampai ke Libya, sampai ke sana. Jadi tak apalah, Sayyidina Umar diam tak kata apa, tapi duk minta, ya Allah bagilah aku dapat mati syahid. Jadi Sayyidina Umar Khattab, dia pun hantar surat, tanya siapa yang pakar-pakar bina bangunan, hantar mai pekerja-pekerja. Sahabatnya Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi juga, tapi dah duduk di Iraq, duduk di Kufah. Dia hantarlah surat kepada Umar, aku ada hamba namanya Abu Lulu'ah, tapi dia tak Islam. Dia pakar buat bangunan, hebat. Dia buat cepat, cantik. Kan? Tapi dia tak Islam. Sayyidina Umar beri keizinan khas kepada Abu Lulu'ah tak Islam ni, masuk Madinah buat kerja tu. Dia datang buat. Bila buat kerja, Sayyidina Umar bagi gaji. Dia sebagai hamba, patutnya harta hamba tak boleh milik tuan 100%. Tapi Mughirah punya baik hati, dia kata cukuplah bagi 50% kat aku. Gaji dia tu bagi 50% kat Mughirah, 50% kepada hamba pekerja tu. Jadi hamba Abu Lulu'ah ni tak puas hati. Dia kata aku penat buat kerja, bos aku nak ambil 50%. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar, minta Sayyidina Umar keluar keputusan, bagi kat dia 100% je. Tak payah bagi Mughirah tu. Umar kata tak boleh. Hukum Islam, harta hamba adalah milik tuan 100%. Tapi baiknya hati Mughirah ni, bagi kau 50%, dia ambil 50% je. Okey lah tu, aku bagi kau 50%, 50% hantar sana. Esok jumpa lagi, sampai 3 hari, 3 kali jumpa Umar, minta supaya Umar ubah sistem tu, bagi dia dapat 100%. Sayyidina Umar tak nak ikut dia. Dia dah dendam dengan Sayyidina Umar. Itu Allah detikkan. Bagi Umar minta syahid. Allah detikkan cerita tu bagi jadi, dia mati syahid. Kan? Jadi dia berdendam nak bunuh Sayyidina Umar, geram sangat. Akhirnya Sayyidina Umar tengah sembahyang subuh, dia pergi tikam dengan pisau cakuk tu di lambung Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jatuh berdarah, tapi sempat habiskan sembahyang subuh dia. Jatuh sampai dia dah sakit. Jadi ketika tu Sayyidina Umar suruh bebas je Abu Lulu'ah, dia maafkan, suruh dia balik je. Balik je Abu Lulu'ah ni. Dikatakan, lepas tu Sayyidina Umar minta, dah sakit tenat, minta, boleh tak kau pergi rumah, wahai Abdullah, anak dia, pergi rumah Aisyah, minta izin aku nak dikumikan di situ. Nak bersama dengan 2 sahabat dia. Di rumah Aisyah ni, Aisyah masih duduk dalam kubur tu. Itulah rumah dia. Rasulullah dalam tu, suami dia. Abu Bakar, bapak dia. Aisyah masih tidur dalam tu. Kan? Kita ni taubat lahum, nak lalu kubur pun balik, Allah, tidur tak boleh nak. Kan? Baru lalu tepi kubur. Kan? Ini Sayyidina Aisyah duduk situ, semayang, makan, minum. Kan? Jadi bila datang Abdullah minta izin, Aisyah pun izinkanlah. Ya, bolehlah. Tapi Sayyidina Umar masih sakit lagi. Beritahu pada Umar, Aisyah izinkan. Tapi Sayyidina Umar ni punya hebat adilnya. Dia kata mungkinlah Aisyah kata yes tu kerana takut aku sebagai Amirul Mukminin. Tak berani nak kata no. Jadi macam inilah wahai Abdullah, kalau aku meninggal nanti, engkau pergi bawa jenazah aku lalu depan rumah dia, minta izin sekali lagi. Kalau dia kata boleh, waktu tu aku bukan lagi Amirul Mukminin. Baru tanam. Kalau tak boleh, teruskan bawa aku sampai Baqi'. Kubur Baqi'. Bila berlaku sungguh, bawa pada rumah Aisyah, Aisyah izinkan. Ditanamlah di situ. Sejak hari itu, Sayyidina Aisyah tak malu dah nak duduk dalam tu sebab ada orang asing. Tu dia muslimatnya. Hebat. Walaupun dengan orang mati dah. Dia masih rasa segan nak buka baju, nak buka aurat.
ada orang lain dalam rumah tu. Sejak tu tempat tu dikosongkan menjadi makam semata-mata. Dan Sayyidina Umar juga orang, apa tadi saya terlintas nak sebut, orang pertama yang dia sendiri meronda-ronda malam, kan? Meronda malam, cari orang miskin, hantar makanan orang miskin. Itu pembaharuan banyaklah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, itu tadi kesabaran Sayyidina Umar. Walaupun kesabaran kita ni bukan daripada kita, juga dia sabar selagi belum lempias marah kita. Tadi Sayyidina Umar bangun macam nak pukul lah, tapi diredakan dengan ayat Quran. Itu sebab tu sabar ni Allah sebut dalam surah Wal Asri dia, wa tawasau bis sabri. Tawasau ni saling pesan-pesan dua pihak. Hari ni saya pesan pada tuan-tuan, tuan-tuan pesan, esok kenal kat saya, ada orang main pesan pada saya pula. Macam tu. Kita hari ni bandai ceramah sabar. Kena kat kita, dah mengamuk. Perlu orang lain. Ustaz sabar, insya-Allah pahala tu, insya-Allah Allah ampun dosa tu. Reda balik. Tu. Jadi Sayyidina Umar hebat, bukan tak tahu tentang sabar, tapi bila naik tu perlu ada orang menenangkan dia. Sayyidina Umar Khattab. Jadi selagi kita belum lempias kemarahan, masih dicatat pahala sabar. Dah sekali baling, walaupun baling pen je pun, tapi dah kira lempias, dah ada tindakan. Dah ada tindakan mengamuk. Tak kena pun orang tu duduk sini, kita baling pum sini. Kan? Dah ada tindakan tak mengawal marah tadi. Berarti kita dah hilang pahala sabar. Bolehlah kita istighfar. Tapi hadiah pertama dengan hadiah sagu hati tak sama. Dapatlah sagu hati kot. Kan? Astaghfirullahalazim, silap tadi dah baling, silap tadi dah mengamuk hantam kutu. Kan? Dapatlah pahala insya-Allah kita istighfar, tapi tak sama dengan hadiah utama tadi ni. Kan? Okey, hadis terakhir kita ambil hari ni, satu lagi sebelum Ustaz masuk. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Akan berlaku setelah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atharah, orang yang memonopoli, mementingkan diri sendiri. Monopoli diri sendiri. Dia ada kekayaan dah, tapi dia nak ngaut orang punya. Tu pun aku nak, yang tu pun aku nak, yang tu pun aku nak. Nak kaut semua orang. Dah kaya dah, hak dia pun tak habis dah nak makan. Nak ambil yang orang lain pula. Masih akan banyak orang macam tu. Atharah, yang tamak dengan kekayaan. Wa umurun, dan banyak lagi perkara lain yang kamu tak suka, wahai sahabat. Nabi cakap dengan sahabat Nabi, kamu rasa tak senang dengan keadaan tu. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, ya Rasulullah apa yang kamu perintah kalau kami berdepan dengan orang macam tu? Sahabat tanya. Nak suruh bunuh kan? Nak tekam, serang je kan? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Dah. Nabi kata jangan. Kamu tunai hak kamu. Kamu sebagai rakyat, jaga kamu punya. Ni tanah kamu, jaga tanah kamu. Hak kamu, jaga hak kamu. Jangan nak lawan-lawan dia. Jangan nak berontak-berontak dengan dia. Kan? Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kamu sabar dan kamu hanya minta daripada Allah. Yang kamu punya mungkin orang dah rampai. Kamu nak lawan, mungkin dia angkat pedang, dia angkat senjata, nak tembak, nak bunuh-bunuh. Jangan. Tak sah. Biar je lah. Kan? Kalau ada saluran mahkamah, okey, guna saluran yang betul. Jangan kamu pun nak mengamuk sama, nak hilangkan kesabaran dengan mengamuk tadi, jangan. Itu pesanan Nabi. Dan kamu mintalah hak kamu. Mungkin Allah kembalikan dengan kuasa Allah, ataupun tak kembali tapi Allah ganti dengan benda lain, ganti pahala dan sebagainya. Ini pesanan Nabi SAW. Ini banyak kadang-kadang kita ni rasa hak kita dirampas, orang sewenang-wenang ambil hak kita, patut kita punya, kan? Jadi boleh nak bertindak dengan saluran yang dibenarkan oleh undang-undang yang ada kat kita sekarang. Kan? Bukan dengan cara angkat, ikut undang-undang habislah, kalah tak payahlah, pergi angkat pedangnya, upah orang tembak bunuh mati je. Jangan. Itu bukan cara Islam. Itu bukan adab Rasulullah SAW. Cara Allah, cara Rasulullah, Nabi kata, kalau dah tak boleh nak buat dah, kecuali dengan zalim tadi, jangan pilih jalan zalim. Kamu sudah stop, kamu minta daripada Allah. Harap balas musibah kita digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. An Abi Yahya Usaid bin Hudayr
Usaid bin Hudayr meriwayatkan anna rajul minal ansar, seorang lelaki daripada ansar kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan? Ya Rasulullah, boleh tak engkau bagi aku jawatan, tugas-tugas, kerja-kerja, jawatan-jawatan seperti mana engkau dah atur orang tu jawatan ni, kena buat kerja ni, buat kerja ni. Faqala, Nabi bersabda, innakum satalqawna ba'di atharah. Ingat sikit, nanti ke depan sana ramai lagi orang yang berebut-rebut, tamak-tamak jawatan, tamak-tamak harta, nak ambil hak orang pun. Atharah. Fasbiru, kamu akan berdepan dengan macam tu, hendaklah kamu sabar. Hatta talqawni alal haud, sabarlah kamu sampai kamu jumpa aku di haud nanti, di Telaga Kautsar nanti. Itu kedudukan orang yang sabar, pasti duduk di saf utama depan Nabi, orang yang menerima minuman haud Nabi, Telaga Kautsar Nabi SAW. Jadi kadang-kadang Allah sengaja buat macam tu, orang ni rampai kita punya, ambil kita punya, kan? Kerana nak timbulkan kesabaran tadi. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan sabar dalam menghadapi segala kehidupan kita dan digantikan dengan pahala yang besar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala alam. Terima kasih pada Ustaz Iqbal bagi masa seminit 2 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi. واجعل حجة لنا لا علينا واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إن تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.